Jadi dekat sini Allah kedepankan kesusahan dan Allah depankan khobar dia lah. Maknanya macam tu. Boleh? Yang ni isim dia. Sebenarnya ni tajuk kesenangan itu akan datang bersama dengan kesusahan. Saja Allah sebut dulu kesusahan dulu. Kesulitan itu akan datang selepasnya kesenangan. Lalu Allah ulang 2 kali. Boleh? Dan kesenangan tu pula dinakirah kan. Dia tanwin kan. Menunjukkan macam-macam senang. Kadang-kadang susah sekali je. Lepas tu dia punya nikmat dia makan banyak. Baik, kemudian Allah ulang 2 kali dan i'rab dia pun sama agak. Inna adalah sesungguhnya taukid. Ma'al usri ni zaraf dan mi ni akan menjadi khabar. Dan yusra sama agak macam sebelah ni akan jadi isim inna. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi ciri yang bahagia Syekh Imam Ali Al-Qaradari mengatakan bahawa yang pertama lapang dada. Yang kedua apa dia? Kurangkan bebanan. Kurangkan liability kita, hutang, dosa dan sebagainya. Itu semua akan menyebabkan kita sempit sikitlah dada. Kemudian yang ketiga apa dia? Sebut yang baik-baik. Sebut yang baik-baik. Kemudian yang keempat adalah kita kena tanam mindset kita nak senang mesti mana usaha sikitlah. Ada susah sikit. Barulah kita faham konsep kehidupan macam tu lah, bahagia sikitlah. Ni nak senang je kan, buat kerja tak nak kata. Boleh? Tak jadi kat lah. Maka saya nak padam ni boleh? Boleh. Tak ada perbahasan yang rumit ni. Surah ni dia tak susah, dia senang. Nama pun surah syarah. Dah susah dah itu. Sebab sebelum ni dah susah dah. Dah sampai surah ni senang. Baik, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Kemudian datang seterusnya wa ila rabbika farghab. Selesailah ayat surah Al-Insyirah. Maka datang kalimah fa kat sini sama lagi. Fa apa ni? Fa ataf ataupun kalau nak sebut ataf sebut huruf ni. Atifah. Atfin. Huruf ataf. Kita sebut kalau nak sebut ataf kena sebut huruf. Di maknanya kaedah dia sebut harfu atfin. Kalau tak nak sebut huruf kita sebut atifah. Atifah maknanya huruf ataf. Gitu. Kalau ni sebutan betul dia lah harfu atfin. Okey. Huruf ataf macam tu. Kalau mana tak nak sebut haraf kita sebut atifah maknanya samalah maknanya huruf ataf. Maka lalu iza mana apa iza? Apabila. Kat sini adalah apabila dan dia masuk kat mana tu? Zaman, haraf. Isim. Zaman. Isim maksud. Dia adalah terjemahan dia apabila Zaraf zaman. Zaraf boleh? Oh. Zarfiyah. Zarfiyah. Yang tu yang jenis malah nak fikir tu. Zarfuz zaman. Maka tapi dia tambah mana makna syarat. Dia ada syartiyah. Kemudian datang kalimah faraghta. Isim fa'il huruf. Fa'il. Fa'il apa tu? Fa'il Madhi. Fa'il madhi domer. Iya. Iya. Apa lah hiya tu? Faraghta tambah ta kat belakang. Anta. Anta boleh. Anta. Anta. Jadi asal kalimah dia apa nak cari dalam kamus? Faragha. Okey, tinggalkan kalimah ta tu yang tambahan belakang kan fi'il madhi kan tambah belakang. Maka buanglah ta tu tinggal kalimah faragha. Faragha. Ayuh. Maka kita akan dapat kalimah farigh ni maknanya kosong sebenarnya. Dan apabila engkau telah lapang, maksud dia macam tu lah. Engkau balik kepada siapa ni? Lapang ni maknanya tugas selesai. Apa dia? Rasulullah. Balik kepada Rasulullah. Maknanya kalau dah habis solat, nak kena buat apa? Kalau dah habis buat kerja, macam tu. Apabila engkau telah lapang lah. Lapang ni maknanya problem
Tak ada, dah selesai. Maksud dia tugas selesai. Maka antara syarat bahagia yang ke berapa dah ni? 5. Kelima adalah selesaikan tugas. Gitu. Selesaikan tugas. Selesaikan tugas bahagia. Boleh. Siapa yang kena buat assignment tu, kalau tak siap assignment tu, pening kepala. Tak bahagia. Boleh. Maknanya selesaikan tugas juga sebelum tidur, pastikan sinki kosong lah. InsyaAllah bangun pagi besok bahagia. Kan, betul kan? Kalau kosong kan, ini kalau bangun-bangun sinki penuh pinggan, ya Allah. Tak bahagia lah maknanya. Selesaikan tugas. Boleh? Siapa biasa buat tesis ke, tesis tak siap, selama tu lah tak bahagia. Tugas, tanggungjawab tak selesai. Selesaikan tugas ataupun tanggungjawab, insyaAllah. Dia seronok sikit lah, lapang sikit lah dada. Maka anta dekat dalam ni ataupun ta ni menjadi apa ni? Setiap fi'il memerlukan Fa'il. fa'il dia. Maka anta ataupun ta itu akan menjadi fa'il lah, pelaku dia. Maka, kat sini fa, kat sini adalah maka. Lalu apa? Nak kena buat? Fa. Maka fa ni, fa apa nama dia? Ding 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 ding. Okey, ni adalah fa'ul jawab. Boleh? Ingat lagi tak fa'ul jawab? Ingat. Apa dia tu? Jawab kepada soalan dia. Apabila lapang, maka Apabila lapar, maka ni nak jawab kepada apabila ni. apabila. Tu yang kita kata zaraf zaman terkandung makna syarat. Tadammana makna syarat. Dalam bahasa Arab sebut macam tu lah. Tuan Munir okey tak tu? Okey. Okey. Tuan Munir nampak macam diam je pagi ni. InsyaAllah. Tak, yang fa jawab tu sama dengan Robitoh tak? Fa rabithah fa'ul jawab sama. Ya. Jawab. Perkataan yang sama tu. Robitoh al-jawab. Iya. Sebagian dalam ni, dalam buku ni kata, huwa maza ba'da syukri wal ibadah wal ijtihadi fihima faqala fa idza faraghta ay minas salah. Dia kata tu. Apabila engkau telah selesai, iaitu daripada solat, wa ghairiha min anwa'il ibadah, ataupun selainnya daripada jenis-jenis ibadah. Telah lapang kat sini, lapang ibadah, tugas kita lah. Dah selesai, dia kata, wa anil hasani fa iza faraghta minal ghazwi. Ada sebahagian mengatakan bahawa kalau dah selesai perang kat situ. Au fajtahada, maka berusahalah fil ibadah, dalam ibadah yang lain. Walakin haza yata'aradu ma'a kauni suratil makkiyah wal amru bil jihad innama kana ba'dal hijrah. Tapi sebahagian kata tak boleh kita katakan faraghta ni dah habis berperang. Sebab surah ni surah makkiyah. Makkiyah tak ada surah perang. Surah perang selalunya surah madaniyah. Tu pun bukan suruh serang orang pun, suruh pertahankanlah, berdirilah maksud dia, lawan. Okey. Mutadammana ma'na syarat muta'alliq bil jawab wal jumlah faraghta fansab fi mahalli jarrin bil idafah zaraf 'alaiha. Dan fa kat sini adalah fa'ur rabithah. Insab ni mana apa? Insab ni. Maka fi'il ke isim ke huruf? Fi'il. Fa'il. Fi'il amar. Fi'il apa ni? Mati Amar. belakang ni. Amar. Ayuh, tanda fi'il amar adalah mati belakang dia dan duduk pada kedudukan domer Domer anta. Fa'il anta. anta. Boleh, fi'il amar dia memang start dekat domer anta lah, dan anta akan jadi apa macam biasa? Fa'il. Mudhaf. Fa'il. Bukan mudhaf, fa'il. Fa'il. Mana pula datang mudhaf itu? Maka ada dua fi'il, maka ada dua lah fa'il dia. Maka engkau, dalam terjemahan dia tulis apa kat sini ya? Fansab ni makna asal dia tegak lah. Uruslah. Maka uruslah, bukan? Apa dia? Boros. Urus bukan. Urus. Nasabah ni asal dia tegak macam ni. Tegak. Maka berdiri tegaklah maknanya, ataupun buatlah benda lain. Selesaikanlah tu selesaikan. Bukan. Selesaikan. Apabila dah selesai, do something lah Oh ya. yang lain. Buatlah urusan lain. Buat urusan, lakukan
urusan lain. Macam mana nak terjemahan? Dalam terjemahan Quran dia tulis apa? Kerjakanlah olehmu urusan lain. Okey, lakukan urusan. Lakukan, Urusan lain. okey. Urusan lain. Nasabah ni asal daripada kalimah tegak. Dah selesai situ, bangun, buat lain pula. Jangan duduk terbungkang kerja. Maka dekat sini adalah ciri yang kebahagia. Yang keenam, Syekh Ali Al-Quradari mengeluarkan bahawa yang keenam mestilah merancang. Okay? Lakukan perancangan. Strategi dan sebagainya. Kalau siap ni buat apa? Kalau dah ni buat apa? Kita nak buat apa pula? Lepas ni nak buat apa? Supaya terus. Orang yang ada perancangan dia bahagia. InsyaAllah. Dia ada strategi dia, dia ada target dia. Maka dia akan bahagia. Baik, Betul maka lah. dah sini ada 5 dan 6 benda yang kita kena ada lah untuk kita lebih seronok lah, happy lah, hidup more happy lah. Dan yang terakhir adalah wa ila rabbika. Wow, mana apa wow? Dan. Wow kat sini dan lah Oh. Dan yang terakhir adalah ila. Mana apa ila? Ke. Atau apa? Kepada. Kepada. Rob mana apa Rob? Tuhan. Tuhanmu lah, Rabbika, Tuhanmu. Dan kepada Tuhanmu, maka fa kat situ, fa apa kat? Apa? Araf. Fa ataf boleh? Sesuai tak fa ataf? Pasyarat. Jawab. Jawab penugasan. Awak tak jawab, dia tak ada soalan lah. Fa Istiqnaf. Enough. Istiqlaf tak boleh. Boleh. Kita tak pangkal. istinaf. Istinaf. Selalu kat pangkal lah, enough selalu. Pangkal istiqlaf ni. Apa dia? Apa sihah ke? Sebahagian mengatakan susunan dia macam ni tau. Faiza faraghta fansab farghab ila rabbik. Macam tu. Atau lah. Maka sini kita boleh kata atifah lah. Tidak menghalang daripada menjadi atifah. Ataf Atifah ataupun ataf. Lalu, jadi disebabkan lalu kat sini, lalu dah buat urusan lain dan buat apa lagi? Kita dah tengah-tengah buat urusan lain tu. Farghab. Irghab ni maknanya apa? Berdoa. Berharap. Irghab fi'il apa ni? Ramar. Aywa fi'lu amrin domir dalam Anta. anta lah, dan anta macam biasalah jadi apa? Fa'il. Fa'il dia. Lalu engkau berharaplah. Berharaplah. Boleh? Engkau, wahai Rasulullah, berharaplah. Maka tawakallah, dah pulun semua, berharap. Maka letakkan pengharapan kepada Allah, serah kat Allah. Boleh? Dan serah, berharaplah kepada Tuhanmu. Asal dia ila rabbika tu kat belakang. Farghab ila rabbika. Rabbika, ka nak jadi apa ni? Ka. Domir. Domer melekat dengan isim jadi apa? Mudhafun ilaih. Mumtaz. Boleh? MI. MI. Dan Rabbi akan jadi Majrur. majrur. Betul lah. Saja yang patah ke belakang bagi tak nampak sikit. Kalau sebut depan tadi jar dah tahu dah majrur. Keliru jadi Ke belakang tu kena tengok lah. Rabbika. Alhamdulillah selesai. Ya, ada satu lagi Ustaz. Apa dia tu? Yang nombor 7 apa? Tawakal. Yang nombor 7 apa? Yang nombor 7 tu ayuh Tawakal. letakkan pengharapan kepada Allah. Tawakal lah. Tawakal, berharap, serah ke Allah urusan dah. Ustaz ulang yang nombor 4 tu saya tercicir lah nombor 4 tadi nak Empat mana tulis. Ustaz? Empat kat mana? Nombor 4 kat mana tu? Tak tahu kat mana dia. Ustaz tak tulis pun. Tadi kan. Yang tadi tu susah dengan senang tadi tu. Susah senang ya. Mesti mau jumpa susah.
Susah dulu mah. Susah dulu bah. Sebagian orang memanglah dia, tapi dia nak senang, dia tak nak susah, tak boleh lah. Dia mesti Betul. kena lalui sedikit lah. Usaha lah. Usaha, kena usaha sikit. Nak bahagia dia kena tanam kat minda dia, dia kena susah sekejap. Manjada Susah. wajada. Ayo gitu. Dia susah dulu sebelum senang lah Ustaz. Kira macam tu kan. Iya. Ada susah, mana ada senang. Cuma hari ni kita tak buat sorof lah. Ni kalimah ada faragha, ada apa, fanasoba banyak. Faragha, raghiba ni, tak apalah. Nanti ingatkan saya perbahaskan pasal raghiba ni. Ada sikit lah tambah-tambahan sikit, tapi tak ada apa-apa pun. Lepas tu kita masuk surah Ad-Duha, iaitu surah ketika mana Nabi mengalami depression. Maka Nabi pun ada depression dia yang tersendirilah. Kesusahan yang Rasulullah hadapi sehingga surah Ad-Duha ni turunlah. Wad-Duha. Jadi siapa yang alami depression tu dia boleh baca surah Ad-Duha tu dan kita boleh tengoklah apa yang terkandung di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.